Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, hari ni kita nak sambung bahagian yang kelima pula untuk kesan daya, iaitu tentang tekanan gas. Okey, so kita tengok dahulu apa maksud tekanan udara. Okey, ataupun tekanan gas tadi Okey, kita tengok dahulu teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa molekul udara sentiasa bergerak bebas dan dia akan berlanggar pada dinding bekasnya. Macam ni. Okay, so kita ada molekul udara yang sentiasa bergerak bebas dan dia akan berlanggar juga dengan dinding. Okay. Kekerapan molekul udara ini melanggar dinding akan menghasilkan satu daya. Okay, daya tolakan inilah yang kita panggil sebagai tekanan udara. Okay, makin kerap dia berlanggar dengan dinding, maka makin tinggi tekanan udara. Okey, kita tengok. Macam ni. Kenapa bila kita tiup belon, belon itu mengembang? Sebab bila kita tiup belon, kita masukkan lebih banyak zarah udara. Jadi, kekerapan melanggar dinding tu lebih kerap. Bila ada banyak zarah, dia akan langgar dinding dengan lebih kerap. Bila langgar dinding lebih kerap, tekanan udara akan bertambah. Okay, dia akan tolak-tolak dinding tersebut untuk mengembang. Okay, boleh Okay, ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama adalah isi padu dan yang kedua adalah suhu. Okay, jadi kita tengok dahulu untuk isi padu. Okay, apa jadi bila kita turunkan omboh pada piston tu? Isi padu dia akan berkurang. Isi padu bekas tu berkurang. Zarah ada banyak kat dalam tu tapi isi padu dia sekarang kurang. Maka zarah akan lebih kerap melanggar dinding. Bila zarah kerap melanggar dinding, tekanan udara akan bertambah. Okay? Kalau kita naikkan balik omboh, isi padu tu dah jadi besar balik. Okay? So kekerapan langgar dinding pun kurang. Maka tekanan udara akan berkurang. Okay, kita tengok yang ni Okay, kita tengok. Bilangan zarah dia sama, 3, 3. Cuma yang ini isi padu dia besar. Jadi kekerapan langgar dinding tu kurang. Maka tekanan udara dia pun berkurang. Okey, yang ini pula isi padu dia kecil. Kalau isi padu dia kecil, maka dia akan lagi kerap lah untuk langgar dinding. Jadi tekanan udara dia pun bertambah. Okey, boleh bertambah ke tinggi ke boleh lah. Okey, kemudian suhu. Okey, kita tengok suhu Okey. Sekejap suhu. Okey, kat sini kita ada lilin. Dan kita panaskan kelalang dasar bulat. Dalam kelalang ni walaupun kita nampak kosong, sebenarnya dia ada udara. Okey. So bila kita panaskan dia akan ada tekanan udara. Kat sini kita sambung dengan tolok Bourdon, di mana tolok Bourdon dia akan membaca berapa tekanan udara. Okey. Dia macam ni. Bila kita panaskan, bila suhu bertambah, tenaga zarah-zarah tadi tu dia akan bertambah juga. Bila tenaga dia bertambah, maka dia akan bergerak dengan lebih laju. Lebih laju dia bergerak, maka dia akan lebih kerap langgar dinding. Bila kekerapan langgar dinding bertambah, tekanan udara pun bertambah. Pandai. Okey? So tengok contoh. Suhu bertambah, tekanan udara pun bertambah. Okey? Digerak makin laju gerak makin laju, makin kerap dia langgar dinding. Okey, kalau suhu berkurang, tenaga dia pun kurang, zarah dia pun bergerak makin perlahan, maka tekanan udara dia pun berkurang. Okey, ataupun rendah. Okey. Seterusnya kita nak tengok yang ini pula. Yang ini Okey, so kita ada satu cawan yang kita isi dengan air. Jadi kat dalam ni kita ada tekanan udara. Okey, so sekarang kita letakkan satu cardboard, kemudian kita terbalikkan dia. Kita dapati bahawa cardboard tersebut tidak jatuh, air pun tak keluar. Kenapa? Sebab udara bukan dalam bekas tertutup saja. Dekat sekeliling kita ini pun sebenarnya ada udara. Bila ada udara, maka ada tekanan udara. So sebenarnya ada tekanan udara kat luar yang menekan cardboard ini supaya dia tidak jatuh. Okey, tekanan udara yang kat luar ini kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Okey, boleh? Okey.
Tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad yang ada di bumi. So, ini adalah tekanan atmosfera. Okey, kat luar ni. Kat dalam ni tekanan udara, kat luar tekanan udara juga, tapi kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Okey, kita nak tengok apa aplikasi tekanan udara dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, kita hadapi masalah sinki tersumbat. Jadi, kita akan guna pam sedutan. Okey, kamu panggil apa? Pelocok tu kan? Okey, jadi dia macam ni. Okey, bila kita tekan pam ni, kita letakkan pam ni, kat dalam ni dia ada udara. Okey, jadi bila kita tekan, udara tu akan dipaksa keluar. Maka bila udara keluar, udara yang tinggal kat dalam ni sikit, tekanan udara dia akan jadi macam mana? Tekanan udara dia akan jadi rendah. Okey. Kat dalam saluran pipe ni pula, tekanan dia, udara dia masih banyak. Jadi tekanan dia tinggi. Jadi bila kita tarik balik, okey, kita tarik balik ombuh ini, okey, pam ini ke atas, maka tekanan tinggi kat dalam saluran pipe ini akan menolak kotoran ke kawasan yang tekanan rendah. Macam itulah. Okey, boleh Ingat dalam saluran pipe tekanan tinggi, dekat luar ni, kat sini tekanan rendah. Okey, yang kedua, hemisfera McDibert. Okey, so ini adalah hemisfera 1, 2. Okey, kat sini pula kita ada penyambung kepada pam sedutan vacuum. Pam vacuum Jadi bila kita rapatkan kedua-dua hemisfera ini, kemudian kita sambung dengan pam vacuum, okey, dia akan sedut semua udara yang ada kat dalam ni. Bila kat dalam ni tak ada udara, kita panggil dia ruang yang vacuum. Tak ada udara. Bila tak ada udara, vacuum, maka tekanan udara pun kosong. Okey, sifar. Tetapi dekat luar, kita masih lagi ada tekanan. Kenapa kat luar? Atmosfera. Okey, jadi tekanan atmosfera kat luar akan jadi lebih tinggi. Maka dia akan menekan ataupun menolak kedua-dua hemisfera itu, menyebabkan hemisfera itu tidak dapat dipisahkan. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok penyedut minuman. Okey, so kat sini penyedut minuman. Okey, bila kita letakkan penyedut minuman dalam air, kat dalam ni ada udara. Okey, tapi bila kita sedut, okey, kita sedut, udara akan keluar. Jadi udara kurang, maka tekanan udara kat dalam straw ni akan jadi rendah. Tapi kat luar, okey, kat luar kita masih lagi ada tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera yang tinggi ini akan menekan air, okey, akan menolak air untuk masuk ke dalam, okey, air akan ditolak masuk ke dalam penyedut minuman yang tekanan rendah dan kemudiannya masuk ke dalam mulut kita. Okey, boleh Okey, seterusnya kita ada sifon. Sifon. Okey, sifon ni dia macam ni. Mula-mula kita ambil sifon tu, okey, pipe tu kan. Kita masukkan air. Masukkan air sampai penuh, kita tutup dengan kedua-dua tangan kita. Okey. Kemudian kita bawa lah pergi kepada tangki yang kita nak keluarkan air tadi. Okey. Pastikan hujung yang B ni lebih rendah. Okey. Kemudian kita lepaskan. Bila kita lepaskan, memandangkan hujung B ini lebih rendah, air akan mengalir keluar. Bila air mengalir keluar, kat dalam pipe ni dia akan jadi tekanan rendah. Okey. Kat luar ni pula, okey, kat luar tekanan atmosfera dia adalah tinggi. Maka tekanan tinggi tersebut akan menolak air untuk masuk ke dalam sifon dan mengalir secara berterusan. Okey. Seterusnya adalah picagari. Okey, picagari. Apabila ombuh ditarik ke atas, okey, kita tarik ombuh. Kita nak, kenapa air ni boleh masuk kita tarik ombuh ni ke atas. Okey, isi padu kat sini akan jadi besar. So kita dah bincang awal-awal tadi, bila isi padu besar, tekanan udara macam mana? Tekanan udara rendah. Okey, kat dalam ni tekanan rendah. Dekat luar macam biasa, tekanan atmosfera tinggi. Jadi tekanan yang tinggi itu akan menolak air untuk masuk ke dalam picagari. Okey. Baik, yang terakhir adalah pembersih vacuum. Okey, so pembersih vacuum bila kita hidupkan dia, kipas kat dalam ni,
dia akan tolak udara yang ada dalam ni keluar. Okey, bila dia tolak keluar, kawasan kat dalam ni udara sikit, maka tekanan dia rendah. Dekat luar pula, macam biasa, tekanan atmosfera tinggi. Jadi tekanan atmosfera yang tinggi tadi, dia akan tolak semua habuk-habuk masuklah ke dalam vacuum kita. Okey, boleh? So, konsep dia mesti ada tekanan rendah dan tekanan tinggi. Okey? Dan kawasan tekanan tinggi tersebut akan tolak, okey, air ke habuk tadi ke, dia akan tolak ke kawasan tekanan rendah. Okey, jadi kamu kena kenal pasti kat mana tekanan tinggi, kat mana tekanan rendah. Okey, boleh? Okey. So, kita nak tengok pula apa hubungan tekanan atmosfera dengan altitude. Altitude tu apa? Altitude tu ketinggian. Okey, ketinggian dari aras laut. Okey, katalah aras laut ni, aras kita ni adalah 0 meter. Kosong lah Okey, bila naik ke atas gunung, altitude-nya akan bertambah. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okey. Okey, macam mana? Apa jadi pada udara? Okey, udara dekat bawah, dekat aras laut banyak. Makin ke atas dia naik, udara dia makin sikit. Bila udara sikit, tekanan udara rendah. Kat bawah udara banyak, tekanan tinggi. Okey, maksudnya semakin bertambah altitude, okey, semakin bertambah ketinggian dari aras laut, maka tekanan udara semakin rendah. Okey, mengapa pendaki Gunung Everest perlu membawa tangki oksigen, tapi pendaki Gunung Kinabalu tidak memerlukannya? Sebab apa? Okey, sebab Gunung Kinabalu dia tinggi, tapi Gunung Everest dia sangat tinggi. Bila dia lebih tinggi, sangat tinggi, maka tekanan udara dia sangat rendah. Okey, bila tekanan udara rendah, okey, maka sikit sahaja udara yang boleh ditolak masuk ke dalam badan kita. Jadi kita sukar nak bernafas. Sebab tu kita perlukan bantuan tangki oksigen. Okey, boleh? Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk bahagian 5 ini. Kita akan sambung lagi dengan bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ke-6. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.